الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketahuilah bahwasanya setiap diberi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepada Dia sebagai pencipta. Kerana setiap diberi makhluk itu terhubung dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana contoh seseorang bila kita melihat dia dan terhubung pula dengan sesuatu yang dimilikinya, sehingga dengan apa yang dimilikinya dinisbahkan pada dia. Ini rumah bulan bin bulan, ini kereta bulan bin bulan, pada disebabkan kepada dia. Dalam bahasa Arab itu menjadi mudhafun ilaihi. Kereta itu mudhaf, tuannya mudhafun ilaihi, pada disandarkan kepada tuan dia. Jadi oleh kerana itulah seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta semua disandarkan kembali kepada Allah sebagai pencipta. Dan oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Dia menahan sehingga seseorang tidak akan dapat memberi apa-apa, maka pastinya seseorang tidak akan dapat memberi. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah Nabi solat, ini ada sahih diriwayatkan oleh beberapa sahabat Rasulullah, setelah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Nabi membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minal jadd. Ya Allah, mani'a lima a'taita, tidak ada siapa pun yang dapat memberi tak kala mana engkau menegah dan menahan. Allahumma la mani'a lima a'taita, tidaklah dengan apa yang telah kau tahan lalu manusia dapat memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan begitu juga tidak ada siapa pun yang dapat memberi sekiranya engkau menahannya. Maksudnya adalah manusia itu mahu memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan. Yang pertama tadi Allah tahan dulu. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa pun yang dapat memberi tak kala mana engkau menahannya. Yang pertama, tak kala mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri, maka tidak ada siapa pula yang dapat menahannya. Dikaitkan dengan kedua lafaz ini, iaitulah tidak ada sesiapa yang dapat menahan, melepaskan sesuatu sekiranya Allah memberi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di pihak yang menahan, maka tidak ada siapa pula yang dapat memberi. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada siapa yang dapat menolak ketetapanmu. Wala yanfa'u dzal jaddi wala yanfa'u dzal jaddi minal jadd, dan tidak memberi manfaat bahkan apa sekalipun, pangkatnya, kedudukannya, ketokohannya, harta bendanya, itu semua tidak dapat memberi manfaat tak kala mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan baginya satu imbalan kepada dia. Bahagian yang terakhir ini lebih umum, maksudnya adalah manusia, seseorang itu dengan harta bendanya, pangkatnya tidak menyelamatkan dia daripada dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Itu sebahagian daripada syarat ulama-ulama itu. Secara ringkas,
Kita kembali balik disebabkan apa? Walaupun hanya satu hadis yang pendek, tetapi Rasulullah SAW sedang mengajar akidah kepada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada siapa pun yang menahan tak kala mana kau memberi. Di sini dapat difahami di sudut jalan di akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala itu al-Mu'ti yang Maha memberi. Dia juga al-A'ta, dia juga memberi secara sempurna. Maknanya bila Allah Subhanahu wa taala beri, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkat derajat seseorang, maka diangkat secara sempurna derajat hamba-Nya itu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya derajat para nabi, para rasul, melebihi daripada derajatnya bukan nabi, bukan rasul. Begitu juga di antara para nabi, para rasul, ada juga yang mana derajat-derajat mereka mempunyai perbezaan di antara satu sama lain. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Di mana sebagian mereka mempunyai kelebihan antara sebahagian yang lain. Ada di antara mereka tidak berkalam dengan Allah. Tetapi ada di antara mereka dah berkalam, makna berbicara secara langsung dengan Allah. Minhum man kallama Allah. Di antara para nabi rasul tersebut adanya man kallama Allah, berbicara secara langsung. Allah berbicara secara langsung dengan dia dan dia pun berbicara dengan Allah secara langsung. Seperti mana Nabi Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Allah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Musa digelar sebagai Musa Kalimullah. Itu ittifaq telah disepakati sebab dalil Al-Quran Al-Karim tidak boleh dibatalkan. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat di antara para nabi, para rasul, sehingga walaupun mereka nabi, rasul menyampaikan wahyu, tetapi kedudukan derajat itu adalah rendah. Tidak diusik. Dan ketinggian derajat itu Allah yang meninggikan, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dia itu Rafi'ud Darajat. Antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah 99 nama Allah Ar-Rafi', yang Maha mengangkat. Apa yang diangkat oleh Allah? Darajat. Apa itu maksud darajat? Kedudukan. Maka alam semesta ini juga ada derajat-derajatnya, sehinggalah sebagai ulama mengatakan firman Allah Rafi'ud Darajat. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi derajat dan dia sendiri Ar-Rafi'. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki derajat, tetapi derajat ini tidak ada kaitan dengan derajat-derajat makhluk. Seperti mana contoh mudah, Allah Maha melihat, tetapi Maha melihatnya Allah tak ada kaitan seperti mana melihatnya makhluk. Jadi begitu juga Allah memiliki derajat, tetapi derajat Allah tidak ada kaitan dengan derajat-derajat makhluk. Ar-Rafi'. Rafi' itu sifat, tapi kalau sekiranya dibaca Ar-Rafi', Ar-Rafi' itu pada wazan fa'il, pelaku. Kalau Rafi' itu sifat. Bila menjadi sifat, boleh dengan dua makna. Rafi'ud darajat, maknanya yang pertama atas Allah, yang kedua atas makhluk. Tetapi derajat pada makhluk, Allah Rafi', dia yang mengangkat. Seperti mana contoh kata ulama, daripada sekalian, daripada pohon-pohon yang tumbuh, pohon yang terbaik untuk dimakan, kurma, tamar, ajwa. Antara kain yang istimewa di atas muka bumi ini, yang paling tinggi derajat kainnya sutera. Sehingga dalam surga itu semua manusia berpakaiannya dengan sutera. Antara setiap daripada perhiasan-perhiasan yang paling istimewa adalah zamrud. Itulah maksud sebagai pada makna-makna derajat. Dari antara para nabi rasul yang paling tinggi derajatnya, Nabi SAW, antara para malaikat yang paling tinggi derajatnya, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di antara kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang ilmu.
Dan masuk ilmu di sini bukan ilmu zahir semata-mata, tetapi ada ilmu zahir dan juga batin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia diberi ilmu, kemudian sudah kerana ilmu diangkat derajat. Tetapi di sini bukan dia sendiri yang belajar sehingga dia mendapat ilmu, tetapi wasilahnya belajar sehingga Allah memberi ilmu. Tapi dari sudah tidak. Kenapa? Kerana usaha tidak menghasilkan ilmu, tetapi usaha itu adalah wasilah sehingga dia diberi ilmu. Dari sudah akidah begitu. Oleh kerana itulah kita belajar. Lepas tu kita pun berfikir balik. Ataupun baca. Lepas tu fikir, apa aku baca tadi? Kita balik ke rumah dan kurang pukul 10 pagi, teringat pula subuh. Dah subuh tadi saya cakap apa dah? Apa nama? Ingat apa nama ni? Lain dia tak ingat. Apa nama. Kan yang dia tak ingat. Jadi apa maksudnya? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia menahan ilmu tersebut sampai kepada kita, walaupun kita belajar, walaupun kita dah baca, takkan sampai. Dan ulama mengajar kita bahawasanya kita perlu datang, kita perlu belajar kerana itu adalah wasilah dan agar kita mendapatnya khibrah. Khibrah pengalaman belajar. Itu. Yang pertama hadrah, hadir untuk belajar. Dan hadrah di sini bukan sekadar zahir kita ada, tetapi yang dimaksudkan hadrah adalah hati dan jiwanya juga turut hadir, merasai. Kerana bila hatinya hadir, munculnya khibrah, pengalaman atas hasil dia belajar. Bila dah dapat yang khibrah, maka yang terakhir disebutkan ikhtibar. Dia akan amal berdasarkan pengalaman dia. Disebabkan ilmu, sekiranya satu perbahasan, ada kitabnya, semua boleh beli kitab tersebut. Ada bukunya, ya, semua boleh beli dan membaca ni. Kerana apa? Kerana tak ada ilmu begitu. Ada orang yang tak datang belajar, cuma dia tanya belajar apa? Dia kata ni belajar hadis. Dia macam mana sekian-sekian dia cari, dia jumpa dalam satu kitab, satu buku. Dia baca, kita belajar, kita mendengar, guru berbicara dengan ilmu itu. Masyarakat hatinya, dia belajar, dia study. Apa maksudnya? Hadis yang sama yang disampaikan guru, hadis itu juga yang dibaca. Itu ilmu. Tetapi ma'rifah itu lain. Disebabkan ma'rifah itu kurniaan dan dia tidak menjalani ilmu tadi. Kerana itulah mukti. Allah al-mukti, dia memberi tambah siapa pun boleh mani'ah, boleh tahadir. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita dah belajar, tetapi mengapa terhalang bagi kita memahami dengan apa yang kita belajar, agar hati perlu mengetahui jangan bergantung dengan apa yang telah kita belajar dan jangan bergantung dengan sesiapa melainkan Allah. Bila kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kefahaman itu lahir daripada itu. Kita tawakal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan hadir kefahaman setelah kita bertawakal. Bagaimana belum bertawakal, belum berserah kepada Allah, dia terhanam. Dia terhanam. Oleh kerana itulah kata ulama, kita belajar, dia dapatkan ilmu, dapatkan pengalaman belajar agar Allah yang memberi kefahaman dan ilmu tersebut kepada kita. Pembelajaran wasilah. Apa agaknya? Ya, sebagian orang mengatakan kalau kamu nak ilmu, kamu kena belajar. Kalau kamu tak belajar, kamu tak akan mendapatkan ilmu. Dia betul. Tetapi tidak boleh dinafikan. Akan tetapi yang perlu diketahui bahawasanya tidak boleh sama sekali disandarkan dengan ilmu yang kita pelajari. Itulah yang kita akan dapat sehingga mengenal Allah. Tidak. Melainkan itu menjadi wasilah agar Allah yang mengajarkannya ilmu kepada kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dialah Allah yang mengajarkan kamu ilmu apa yang kamu tak tahu. Apa maksudnya? Walaupun kita belajar ilmu, hakikatnya masih kita tidak mengetahuinya. Lalu Allah yang mengajarkannya sehingga kita mau faham ilmu tersebut. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi' yang Maha meninggikan. Allah Subhanahu wa taala juga Rafi' yang Maha meninggikan, makna dengan sifatnya dia meninggikan siapa yang dikehendaki. Derajat kedudukan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rif'ah. Ar-Rif'ah adalah dia meninggikan derajat secara khusus, bukan semua orang dapat. Dan tidak pernah ada derajat yang sama sekali yang mana derajatnya disamakan. Contohnya ada 25 orang Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang wajib kita tahu, tetapi tidak boleh dikatakan semua derajatnya adalah sama. Derajat Nabi Muhammad sama dengan derajat Nabi Ibrahim. Tidak. Semua derajat di atas alam semesta ini tidak pernah sama. Semua berbeza-beza. Semua berbeza-beza. Itu Ar-Rif'ah. Kenapa Ar-Rif'ah? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan derajat ini hanya untuk Rasulullah seperti mana hadis sahih. Ini menjadi dalil dan hujjah. Allah mengangkat derajat Nabi khususiyah. Itu Ar-Rif'ah. Kata Rasulullah di surga ada satu tempat namanya wasilah. Hanya ditempati oleh seorang saja. Aku harap aku orangnya. Lalu di antara kamu siapa yang membaca Allah Rabbah li ta'wati tamah, itulah doa setelah azan, dan mohon agar aku mendapat tempat tersebut yang bernama al-wasilah, aku akan mewajibkan dan diriku memberi syafaat kepada kamu. Jadi ada wasilah, Nabi telah menyatakan Allah siapkan sediakan untuk seorang saja. Jadi itulah ketinggian derajat yang tak pernah sama kedudukannya dengan sesiapa pun di atas bumi ini. Seperti mana contohnya adalah ilmu dan juga kefahaman. Tak kala mana kita belajar, bukan semua faham yang sama dan mengetahui yang sama. Kerana Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa yu'allimukum, yang mengajar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan harungi dan dia wasilah ni adalah dengan hadrah, dengan khibrah. Dan kamu akan dapat al-ikhtibar. Contohnya begini, sesuatu tidak akan wujud sedangkan dia telah ada kewujudannya, sehingga Allah mewasilahkan kita dengan satu-satu ujian. Ujian yang baik ada, ujian yang yang buruk ada. Ujian yang baik lebih disebut sebagai ni'am, nikmat. Ujian yang buruk itu disebut sebagai niqam. Dan seseorang tidak dikatakan ahli syukur, dia bersyukur melainkan melalui dua ini dulu. Dan begitu juga sifat yang lain. Seperti mana contoh, adakah kamu seorang hamba yang bersyukur? Dia belum. Sehingga Allah mengujinya dengan ni'am, nikmat, lalu dia bersyukur. Maka setelah diuji, barulah wujudnya kesyukuran itu. Gitu. Syukur bukan datang dulu. Allah puji dulu, bagi nikmat dulu, dia tahu ini nikmat daripada Allah. Alhamdulillah. Barulah benar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang ditanya, kamu orang yang sabar, ya insya-Allah. Kita mereka Allah uji dulu dengan yang niqam, ujian yang buruk, kesempitan, itu, ini, sakit. Lalu barulah kita sabar. Sabar barulah wujud setelah diuji. Kita kira. Oleh kerana itulah manusia bertanya, mengapa kita perlu diuji? Kita tanya balik, dalam ujian itu, ada tak yang baik-baik? Ya. Yang buruk-buruk, ayat itu kami tidak mahu. Saya tidak mahu ujian yang buruk. Cuma soalannya ditanyakan kembali, ujian ini datang daripada siapa? Tuhan. Apakah hikmahnya Tuhan menguji kita? Bukan ujian untuk kamu saja, untuk saya juga, mana untuk semua. Kenapa? Apa hikmahnya? Dia tidak tahu. Oleh kerana itulah dia bertanya, mengapa Allah menguji kita? Kerana dia belum nampak hikmahnya. Setelah dia mengetahui hikmah
Barulah dia seolah-olah, ya Allah, pujilah aku. Oh, itu sampai dekat. Sebab dia melihat hikmah. Seperti mana para sahabat Rasulullah SAW bila dah memahami kematian itu apa, tidak mengapa mereka redha dia Allah bernyawa. Kerana dah faham maknanya hakikat kematian. Sebab kematian itu pertemuan dengan Tuhannya, penciptanya. Kematian itu menemukan dia dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Kalau mana sedang nazaknya bila bin Rabah radhiyallahu anhu. Isteri ni pun kata alangkah bahasa lain dah. Cuma alangkah duka citanya, duka citanya, duka citanya. Bila nak meninggal, nak buat. Sedangkan sebelah itu bila berobat, alangkah bahagianya, bahagianya, bahagianya. Isinya duka cita. Bila berobat, bahagianya, bahagianya, bahagianya. Lalu ditanya, wahai suamiku, pemergianmu menyebabkan aku duka cita dan sedih. Tapi mengapa kau mengatakan bahagia, bahagia, bahagia? Disebabkan kematianku menyebabkan aku bertemu kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Jadi bila dijawab dengan jawapan hikmah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji kita sihat, sakit, melainkan agar apa yang ada dalam diri kita, sifat-sifat itu muncul. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, maka kita syukur. Sifat itu muncul. Dengan syukur melayakkan kita menjadi Abdullah, hamba kepada Allah. Bukan semua manusia itu jadi Abdullah, dia sekadar Abdul. Abdul, tapi bukan semua Abdullah. Ada di antaranya Abdul Mal, hamba kepadanya harta benda. Abdul Dunia, hamba kepada dunia. Itu disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dulu ada yang menjadi Abdul Uzza, hamba kepadanya Uzza berhala. Abdul Latta. Lalu kita perlu menjadi Abdullah. Seperti mana contoh, bukan semua manusia mati atas La ilaha illallah. Tetapi kebanyakan manusia mati La ilaha berarti situ. Illallah tak ada. Mengapa dikatakan La ilaha? Disebabkan memang mereka beriktikad tiada Tuhan. Allah bukan Tuhan. Jadi Tuhan dia adalah Illah. Uzza, Lata, berhala tu, berhala ini. Bukan Allah, tapi berhala-berhala. Kerana dari sudah akidah nyatakan yang menetapkan isbat illallah Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Di lidah kita boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, disebabkan apa? Itu kalimah yang dibaca. Selagi mana ada mulut yang boleh membaca, berbicara, dia boleh. Ya, sebab dia masih hidup. Boleh dilihat teks yang rumi pun boleh. La ilaha illallah, L-A-I-L-L-A, la ilaha, lepas tu H-H-A, boleh. Tapi yang kita bicarakan adalah sebelum kita mati. La ilaha illallah itu di mana? Oleh kerana itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitu Allah. Allah yang isbatkan. Bukan kita belajar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu nafi. Illallah, illa itu adalah isbat. Isbat tidak akan ada, mereka mesti ada yang menafikannya. Kalau tak ada nafi, tak jadi isbat. Jadi mesti ada nafi. Lalu nafi, la ilaha illallah, itu yuthabbitullah. Jadi yang kita nak di sini, hubungan kita dengan Allah adalah isbat. Kerana nafi itu di luar, isbat duduk dalam. Dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ramai manusia boleh mati atas la ilaha, tapi dia mati illallah taala.
Kenapa kembali balik pada mukadimah tadi? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada siapa pun yang dapat menegah, menahan apa yang kau beri. Apa maksudnya? Seseorang yang mati di dalam penjara kafir sekalipun, penjara musuh, dia disiksa, dia dizalimi sampai membawa kepada kematian yang tetap dia boleh mengucap la ilaha illallah. Di mana? Di tempat musuh. Kerana apa? Lidah itu milik Allah Subhanahu wa taala, isbat itu milik Allah, illallah milik Allah, yusabbitullah. Allah yang meletakkan isbat itu. Di sini dah ada satunya contoh yang boleh kita lihat bahawasanya seseorang manusia dikepung di tengah-tengah musuh, lalu dia itu dibunuh dalam la ilaha illallah. Itu. Mengapa agaknya? Sebab Nabi dah kata tadi dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Allah memberi isbat illallah pada hamba tadi. Jadi tak ada seorang musuh boleh menahan daripada dia mengucap. Sekiranya musuh menutup mulutnya, tak boleh menahan dia membaca dalam hatinya, dalam akalnya, dalam jiwanya. Bahkan kata ulama bahawa orang mukmin itu di lidahnya tak semestinya la ilaha illallah, sebab dia dah ada Allah dalam hati. Dan kalimah Allah yang dibaca seseorang sebelum mati, Allah, 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 mana, 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 tidak ada siapa beritahu. Musuh pun tak boleh nak memadamkan kalimah itu. Allah yang disebut di lidah. Lalu dimatikan kalimah Allah. Wala muqtiya lima manakta. Ini contoh kita daripada kalimah syahadat. Kalau mana seseorang itu dah sampai pada nazaknya dan Rasulullah mengingatkan kita lakin ala mautalkum la ilaha illallah, dan kita pun datang la ilaha illallah, dia pun dulu. Dia tak boleh membaca dan menyebutnya. Tapi bila dia dah ambilkan saya air, saya dah nak minum. Tapi bila kita talqinkan la ilaha illallah, wahai ayah baca kembali pada hadis. Wala muqtiya lima manata. Si anak memberi itu muqta. Memberi apa? Mentalkinkan kepada si ayah la ilaha illallah. Wala muqtiya lima manata. Tak kala mana kau tahan ya Allah, dia boleh baca. Allah yang menahan. Itu yang kita kena tahu. Isbat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nafi itu kita boleh. La ilaha boleh. Illallah itu Allah kata yusabbitullah. Allah isbatkan. Illallah itu isbat. Dan nampak di sini contoh yang sangat mudah. Oleh kerana itulah tak kena mana datang seseorang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebab soal kamu boleh berbicara lagi. Kamu boleh nak makan, kamu boleh nak minum, kamu boleh cakap itu, cakap ini. Kamu boleh tanya kami datang dengan siapa. Kalau mana kami mengajar la ilaha illallah, berat pada lidah kamu. Padahal dia boleh berbicara lagi. Kita siapa saja. Ini Cik Muhammad ni. Cuba baca la ilaha illallah. Jadi Allah menahannya. Kalau begitu cuba baca Allah di lidah. Tak boleh. Allah menahannya. Kisah ini sama seperti mana kisah Fir'aun dalam Quran. Fir'aun itu, kalau mengikut pada Quran kisah ni, seolah-olah dia nak beriman dah. Dia nak sebut la ilaha illallah di lidah. Dia tak boleh nak sebut itu, melainkan dia sebut, aku beriman pada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia boleh sebut itu. Dia tak sebut, aku beriman pada Allah. Sebagai ulama kata, itu adalah majas kiasan pada la ilaha illallah. Diberikan itulah Fir'aun tak boleh sebut. Majas begitu. Akhirnya dia boleh sebut dengan kalam bahasa manusiawi. Aku beriman pada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Itu manusiawi, bukan hakiki jiwa dia. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala tak terima iman. Itu terjawab kata ulama. Allah menahannya. Oleh kerana itu dia tidak ada isbat.
Aku beriman pada Tuhan yang disembah Bani Israel, nafi tak ada, isbat pun tak ada. Sebab apa? Ini ayat penyata, khabariyah, syahadah, nafi, isbat. Paling kurang cukup dengan isbat Allah. Sesat. Seseorang mati dengan Allah, 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 iman tu. Itu. Kalau dia mati tak la ilaha illallah, ada Islam tu. Itu pasal para ulama yang terdahulu, ulama sufi. Zikirnya Allah, Allah, Allah. Lalu ada di antara mereka bertanya, bukankah Rasulullah menganjurkan buat kita baca La ilaha illallah, maka maksud Allah, Allah, Allah. Dia kata, benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Akan tetapi aku khawatir takkan mana ajalku sampai ketika mana aku dengan menyebut La ilaha illallah sampai La ilaha isbat aku tak sampai nak kepada kalimat isbat illallah, aku mati dulu. Kerana apabila dia mereka mengambilnya nyawa, dia mengambil nyawa bukan kerana selesai dulu nafi dan isbat. Aku khawatir. Lalu cukup aku mengisbatkan Allah Tuhan. Allah, Allah, Allah. Itu bertentangan dengan hadis Nabi dan akidah. Tidak kata ulama kerana diri dia dah ada isbat tanpa perlu nafi lebih. Itu. Macam kita nak buat, silakan. Siapa boleh negahnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi ni bagi kita untuk menyebut Allah, Allah, Allah. Ulama-ulama sufi bila menyebut Allah, mereka tidak akan menyebut Allah sekali. Mereka akan mengulang sekali kali mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Tiga. Dan berhenti Allah, Allah, Allah. Ini dipraktikkan dalam solat. Oleh kerana itu, saya beritahu, kalau sekiranya kamu solat, kamu tak tahu apa makna yang dibaca kamu. Lalu kamu baca Allah, Allah, Allah dalam hati kamu. Kalau nak buat dengan pengulangan 3 kali, salah sedang menguatkan jiwa kamu menyebut Allah yang mana menghadirkan Allah yang pertama. Kamu tak menyebut di lidah, mereka dia yang menyebut di lidah kamu. Apa maksudnya? Seperti mana contoh Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kita boleh menyebut Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata kudrah iradah kita ke? Bukan kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh mudah. Kita ada ni atas kudrah iradah kita, bukan kerana kudrah iradah Allah. Jadi segala-galanya atas dasar yang ini. Lalu kita boleh menyebut Bismillah ke Allah ke la ilaha illallah atas kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat ta'alluq. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu Allah dengan kudrahnya menyebabkan kita membacanya. Bukan kita boleh membaca. Allah penyebab yang menyebabkan kita boleh membaca. Oleh kerana itu kena nisbah kepada Allah. Itu yang kata ulama, bila kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba adalah ba isti'anah. Maksudnya adalah kamu tak akan menyebut mereka pertolongan Allah kepada kamu. Dengan pertolongan Allah, maka aku dapat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ba isti'anah. Apa maknanya? Makna jangan dulu, penyebutan kemudian. Itu. Kaedah Quran memang itu. Begitu juga kalimat Allah yang kita sebut di lidah. Begitu juga kalimat-kalimat La ilaha illallah. Tidak ada kita menyebutnya Allah yang pertama. Mereka Allah sendiri memilih kudrah iradah pada lidah kita membaca Allah. Itu pada takdir dulu. Yang kedua pula dibaca Allah. Mengapa? Allah membacanya di lidah kamu seperti mana kata Rasulullah. Kalau mana kamu iktidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allah membaca di lidah kamu. Bagaimana nak menggambarkan? Tak perlu digambarkan, beriman saja. Allah membaca di lidah kamu, kata Rasulullah Sami Allah liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Sebab kita tasbih pada rukuk, Allah mendengar orang yang memuji tasbih. Allah mendengar pujian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sami Allah liman hamidah, Allah membaca di lidah kita. Allah membaca. Soalannya, siapa bagi makan kepada kamu? Allah. Siapa bagi rezeki kepada kamu? Allah. Maka sama saja siapa yang membaca untuk kamu? Allah. Mudah je.
Semua ada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah la haula wa la quwwata illa billah. Inilah kamu yang dhaif membaca. Kamu yang fakir membaca. Kamu yang hina membaca. Kamu yang bersalah membaca. Itu ini surah Allah, 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 Allah. Atas dasar ini. Seperti mana contoh kita baca Quran dalam solat dan khusus yang tak faham, dan itu dalam hati kita pun macam contoh dengan baca imam, lalu kita pun Allah, Allah, Allah sampai Allah tiga Allah. Dhaifnya aku, hinanya aku sebab tak faham dengan apa yang dibaca tadi. Benar ada ulama-ulama sufi dalam hal ini. Allah, Allah, Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengajar kita ini wala radda lima qadaita, dan tidak ada siapa boleh yang menolak takdir yang telah kau tetapkan. Allah Subhanahu wa taala ketika hujan itu turun, siapa boleh tolak? Walaupun sampai baju kita basah kena hujan, tak ada siapa rad boleh menolaknya. Itu salah satu contoh. Sebagian orang melihat sekadar hujan itu air yang turun pada langit. Seperti mana contoh kalau sekiranya seseorang itu ditawarkan, siapa yang datang suruh subuh ni, subuh Jumat, minggu kedua, seorang-seorang dapat RM100 Malaysia. Orang pun dengar, bahkan bukannya Korea sini, Korea luar pun datang. Ditawari RM100 Malaysia kalau datang subuhnya minggu kedua. Pengurusi macam ni tebal 100 duit umur. Jadi orang pun magi dan magi kerana apa? Bersebab tadi. Atas sebab Allah musabib. Jadi mengapa dia datang? Kerana dia melihat ada sesuatu yang dia dapat. Kalau diberinya contoh pada hujan yang turun. Kalau dia melihat air yang turun, yang memberi basah pada diri dia, maka dia akan lari. Tetapi kalau sekiranya yang turun itu adalah walaupun air, tapi hakikatnya barakah, kita akan lari. Seperti mana firman Allah, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, dan kami telah turunkan pada langit daripada air hujan yang penuh dengan barakah. Ulama menakwilkan makna barakah adalah air hujan boleh memberi kesihatan yang baik pada tubuh. Ikut pada yakin dia. Kalau dia kata air hujan buat demam, maka dia demam. Walaupun dia tak kena hujan, dia tengok hujan turun pun dia demam. Kerana mengikut keyakinan dia. Kalau dia melihat hujan itu sebagai rahmat, sebagainya sifat penawar, maka dia akan dapat. Dia beritahu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku mengikut sangkaan hamba-hambaku terhadap aku. Terhadap aku, kata ulama pada syarah, terhadap apa yang aku takdirkan, aku tetapkan. Dia sangka apa? Kalau hujan ni dia sangka baik, dia sangkanya rahmat, aku berilah kebaikan dan rahmat pada dia. Tapi kalau hujan ini penyebabnya banjir, aku bagi banjir kat dia. Begitu. Aku mengikut sangkaan hamba-hambaku. Lalu yang ni ada orang yang dia suka bertanya, tapi ada orang sangka baik, ada orang tak sangka baik. Ada orang nak rahmat, ada orang juga ini penyebab banjir. Lalu macam mana ni? Dua-dua ada. Lalu terjawab, biiznillah, dengan izin Allah, dua-dua akan berlaku. Apa maksudnya di sini? Banjir pun berlaku, orang yang dapat rahmat pun berlaku. Kedua-duanya akan turun kepada Allah dengan biiznillah. Sebab dia surah Aqidah mengajar kita biiznillah ini dengan dua makna. Boleh berlaku dan tak boleh berlaku biiznillah. Ma qata'ta min linatin aw tarfuha qa'imatan 'ala usuliha fa biiznillah. Pada zaman Rasulullah dulu 4 Hijriah dan 4 Hijriah setelah Rasulullah hijrah di Madinah, Allah perintah halau Yahudi Bani Nadir. Mereka degil dah mau keluar. Kita ada perjanjian pihak Madinah, baca macam perjanjian. Ni Yahudi ni jahat sungguh. Tak mau ikut perjanjian tu. Ini perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata pergi halau dia pergi ke Syam, pergi ke Khaybar, pergi halau dia keluar pada bumi Madinah.
Allah Ta'ala punya Madinah, Rasul punya Madinah, Madinatul Nabi. Dan Allah berfirman, "Qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha." Fabi'idznillah. Apa saja yang kamu tebang pokok kurma milik orang Yahudi ataupun kamu biarkan bahkan yang tebangnya kamu bakar, bi'idznillah. Semua dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya? Orang Yahudi itu datang tegur Nabi ini, "Ya Muhammad, adakah betul kau seorang Nabi yang diutus oleh Allah? Kalau sekiranya kau seorang Nabi Rasul yang diutus, takkan kau melakukan perkara yang huru-hara ni? Kau tebang pohon-pohon kami, membakarnya, ini menjadi huru-hara penduduk kami di sini. Adakah betul kau seorang Rasul Nabi?" Tapi dia turun ayat ni. Mengapa? Fabi'idznillah, tindakan Rasulullah adalah Allah terima dan terita. Apa maknanya? Ditebang pohon itu. Sebahagian ulama ditanya, apakah hikmahnya Rasulullah perintah para sahabat? Tebang. Bila dah tebang, bakar pula. Pokok yang ditebang itu pokok kurma yang ditanam oleh Yahudi. Ulama kata, untuk menakut-nakutkan mereka. Itu masalah dalam fiqh, dalam hukum hakam Islam. Pertanyaan, kita umat Islam nak datang ke negeri musuh, boleh tak kita takut-takut dalam negeri? Itu ada hukum atas ayat ni, kata ulama. Lalu ulama-ulama kita pun tanya balik apa? Illa tu alasannya kau nak nakut-nakutkan mereka. Kerana mereka sentiasa menzalimi umat Islam. Lalu caranya kami nak nakut-nakutkan mereka. Apa caranya kami nak tebang pokok-pokok yang mereka tanam batu bakar. Mereka boleh memerangi kamu, tak berani kerana mereka lemah. Adakah kemudiannya kamu akan mewarisi itu semua? Ya. Buat. Kerana takut dengan Islam. Sebagai ulama kata mengatakan, ya boleh silakan. Tetapi kalau sekiranya kamu melakukan demikian, itu sebenarnya akan menjadi milik kamu harta ghanimah. Maka tak perlulah kamu tebang sebab kamu akan dapat manfaat. Kecuali kalau sekiranya kamu tak mau mengambil manfaat pokok kurma tersebut. Ini ada hukum. Turun ayat ini menyebabkan fabi'idznillah, dengan izin Allah berlaku, dengan izin Allah tak berlaku. Itu yang disebut aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha, ataupun ya Muhammad kau tak tebang biarkan. Kedua-duanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud atas izin? Kehendak Allah berlaku. Pada roda lima qadaita, dan tidak ada siapa yang boleh mengubah menolaknya takdir. Wala yanfa'u al-jaddi minka jadd, dan tidak ada siapa pun yang mana dirinya, ketokohannya, derajatnya, kedudukannya dalam masyarakat yang dapat memberi manfaat atasnya nanti minka jadd. Itu kata ulama adalah di akhirat. Hukuman-hukuman itu. Apa maknanya itu? Contoh yang di dunia bersama kita dalam masyarakat. Tinggi kedudukan ketokohan dia. Tapi di akhirat Allah tak melihat itu. Allah melihat iman dan amal dia juga. Orang musyrikin dulu beranggapan kalau benar ada akhirat, adanya hukuman, mereka akan selamat sebab mereka ada harta dan anak-anak yang ramai. Lalu Allah turunkan ayat, innal ladzina kafaru la tughni amwaluhum innal ladzina kafaru la tughni anhum wa amwaluhum wa auladuhum min Allah syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir dan benda mereka, begitu juga anak-anak mereka tak memberi manfaat. Kembali pada hadis Rasulullah ni. Wala yanfa'u jadi minkat. Bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam pun derajat yang dia ada maksud di sisi masyarakat, ketokohannya tak selamatkan dia juga. Tak menyebabkan selamat daripada hisab, begitu. Tak menyebabkan dengan ketokohan dalam masyarakat, menyebabkan dia melintasi titik serak, laju dia. Dan begitu juga tidak menyebabkan ketokohannya, menyebabkan dia masuk syurga tanpa hisab. Itu yang benar dari Rasulullah yang perlu difahami oleh umat Islam. Apa maknanya? Jangan dia menisbahkan apa yang dia ada, harta dia, apa yang dia buat sehingga dia akan masuk syurga tanpa hisab. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi. Tak ada manfaatnya, bukannya ini.
Tapi yang pertama adalah iman dan juga amal kamu. Penutupnya daripada hadis ini mengajar kita tentang akidah Islam. Ini menunjukkan bahawasanya segala-galanya itu bersumber kepada Allah dan ketetapannya adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengendaki tidak diubah maka tidak diubah. Allah mengendaki berubah maka berubah kerana takdir yang muallak masih tergantung. Contoh ini, kita nak hadir untuk belajar. Itu muallak. Mengapa jadi muallak? Boleh saja kita datang, boleh saja kita tak datang kerana kedua-duanya berlaku. Itu muallak. Tetapi kalau takdirnya mubrah macam contoh hujan, kerana kita tak boleh nak pilih dah. Kita tak boleh nak pilih. Kita yang boleh pilih muallak, nak datang ke tidak. Hujan makin lebat. Hujan makin lebat. Dan ini tak datang suruh. Tapi hujan lebat pun kalau pergi buaya, pergi juga. Jadi apa maksudnya di sini? Itulah perbezaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita muallaq ataupun mubrah. Jadi mubrah hujan yang turun kita tak boleh elak ketetapan Allah. Tetapi yang boleh kita pilih adalah yang muallaq, nak datang ke tidak. Itulah maksudnya takdir. Lalu tak mau datang, takdir Allah tetapkan tak datang. Kita datang, itu takdir Allah tetapkan datang. Keduanya Allah mudahkan bagi kita. Itulah yang Quran kata inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya dalam ayat ini? Iaitulah kamu dimudahkan kerana kamu diberi pilihan. Itu yang jadi mudah. Itu jadi mudah. Di sudut logik makul, akal manusia, sesuatu yang diberi pilihan, itu adalah jalan kemudahan. Berakal. Itu. Kamu pilih. Kamu nak yang pertama atau yang kedua? Saya nak ambil yang kedua. Tapi yang kedua ni boleh sampai juga sini. Sampai juga. Yang pertama pun sampai. Kamu hanya pilih-pilih satu dan dua. Itu sebenarnya dimudahkan. Tetapi kalau takdirnya mubrah, ini contoh manusiawi. Ada jalan lain? Tak ada satu jalan. Macam mana nak pergi sana? Awak kena naik bot. Ada kena naik yang lain? Tak ada, bot saja. Sebab memang kena lalu dekat sungai. Tak ada orang jalan mereka, awak boleh jalan atas sungai. Ada jalan lain? Tidak ada. Mereka jalan tu sejam, 2 jam baru sampai. Kalau kamu naik bot, 5 minit dia pun. Jadi masuk tidak ada pilihan. Tetapi kalau kita tengok ada pilihan. Ada kalau tak mau naik bot, itu naik feri. Kalau tak mau, itu naik tongkang boleh. Ataupun naik sampai lagi murah, RM2 je. Jadi maksudnya dipilih, dimudahkan. Oleh kerana itulah akidah mengajar kita ini. Lalu soalannya antara mubrah dengan mu'allaq, mana yang paling banyak? Berkaitan dengan kauniyah alam semesta itu mubrah. Tapi dengan yang amal kita banyak yang mu'allaq. Itu yang ada Rasulullah. Sesungguhnya sedekah boleh memanjangkan usia dan umur. Silaturahim boleh memanjangkan usia dan umur. Lalu kata ulama, adakah hadis ini bermaksud hakikat? Dua makna, majas dan juga hakikat. Apa maksudnya di sini? Ya, secara hakikatnya kalau kamu lazim bersedekah sampai satu waktu, kamu di sisi Allah ada ajal umur 80, kerana sedekah kamu Allah lanjutkan kamu mati usia 90. Ini hakikat, bukan majas. Majas itu kiasan. Kiasan menunjukkan bahawa sini kamu tetap mati dengan takdir usia 70. Cuma nama kamu dikenang sampai kamu dah mati 20 tahun kemudian. Nama kamu disebut-sebut. Itu Imam Syafi'i lebih 1000 tahun nama dia disebut lagi. Orang puji dia dengan apa yang dia sampaikan kepada kita. Dan apa itu maksud juga kata ulama secara kiasan panjang usia, panjang umur. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah antara orang mengajar kita demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta